Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di page Facebook Nadi Duit. InsyaAllah kita akan terus bersama dan live di sini. Dan juga kita akan masukkan juga dalam page FB Wan Alwi Wizard, dalam Instagram Wan Alwi Wizard, dalam YouTube Wan Alwi Wizard. Dan juga kita akan pecahkan dan masukkan 5 minit ke dalam TikTok Wan Alwi Wizard. InsyaAllah kita sambung kembali bicara kita dalam strategi pengurusan sumber manusia. Hari ini kita bicara yang kita sambung 10 ini tentang 34 kompetensi ilmu kemahiran yang diingini oleh majikan, dan juga 34 kompetensi ini sesuai juga untuk para usahawan bisnes kecil untuk membangunkan bisnes mereka. Kita dah bicara seperti ini tentang 34 dan hari ini kita buat pendetailan daripada 34. Kita ambil dulu mungkin 3-4 berdasarkan kepada masa yang ada, dan kita akan terus sambung sehinggalah kita habiskan ke 34 kompetensi supaya kita faham bahawa setiap usahawan ataupun pekerja itu paling kurang dikenal ada 15 kompetensi. Membangunkan kompetensi dalam dirinya semakin banyak dia bangunkan. Kalau sampai ke 4 lagi bagus, lagi perfect, supaya kita boleh menjalankan kehidupan kita sebagai pekerja yang cemerlang bagi orang yang bekerja, dan sebagai usahawan bisnes kecil yang cemerlang bagi orang yang melaksanakan bisnes. Okey, kita sambung yang pertama. Yang pertama, masih ingat lagi kita tentang antara kompetensi yang dicari oleh para majikan adalah fokus. Apa makna fokus? Kita membina fokus. Okey. Fokus ni kalau tengok dalam sudut bisnes, dia adalah sesuatu yang kebolehan untuk kita membangunkan, untuk kita communicatekan goal kita dalam kita nak support, nak bagi sokongan kepada misi bisnes. Bagi seorang pekerja, dia kena fokus yang itu. Fokus di mana dia bekerja untuk membangunkan, menjayakan misi syarikat, misi bisnes yang dilaksanakan oleh majikan. So, antara fokusnya adalah kebolehan untuk sampaikan, komunikasikan goal itu kepada diri sendiri, kepada orang bawah, kalau dah masuk level supervisor ke atas kan, supaya dia boleh melaksanakan gerak kerjanya mengikut apa yang ada, supaya dia dapat melaksanakan dan menjadikan vision syarikat itu yang berjaya. Bagi seorang usahawan ialah kebolehan, kemahirannya untuk membangunkan dan berkomunikasi dengan seluruh pekerja-pekerjanya. Apakah goal dalam syarikat dalam melaksanakan, membangunkan bisnes goal dan juga misi syarikat ini, supaya nanti pekerja tahu dan dia boleh menggerakkan gerak kerja dia ke arah ke situ. Yang paling pentingnya adalah KPI itu dilaksanakan. Itu kalau KPI itu dah kira semacam bisnes goal lah sebenarnya, dilaksanakan untuk mencapai. Okey, apa yang pertamanya adalah bagaimana kita nak satu, kita nak sampaikan, kita juga nak alignment, nak kata apa, supaya dia berada dalam satu garisan yang betul di antara unit goal dengan strategi dalam bisnes. Itu antara yang ni. Biasanya kalau bisnes itu besar, dia ada banyak pecahan-pecahan department kan. Kita mesti beritahu dulu dalam bisnes ini, dalam satu syarikat dia mesti ada department berkaitan dengan pentadbiran kan, admin, dia juga berkaitan dengan bisnes, berkaitan dengan keuangan, dia juga berkaitan dengan HR, dengan operasi, dengan marketing, dengan sale, dengan menjaga legal, perundangan kan, dan juga strategi-strategi yang ada lah. Dalam tu jugalah akan adanya branding, akan adanya leadership, semua dia kumbang masuk dalam tu. Jadi apabila kita bisnes lah membuat strategi yang mana bagaimana untuk melaksanakan misi-misi bisnes itu, setiap department ini kita kena pastikan bahawa pekerja-pekerjanya tu dia boleh serasi, dia boleh tahu, dia boleh menghala semua gerak kerja dia kepada goal bisnes. Sebab itulah kalau goal bisnes syarikat, dia akan pecahkan goal itu kepada goal-goal yang perlu dicapai dan setiap department, kata-kata department lah, supaya setiap department ni dia buat gerak kerja yang akan mencapai matlamat yang sama. Itu yang pertama, kita kena alignkan, fokus ke arah itu, supaya masing-masing mesti faham tentang gerak kerja dan juga bisnes yang dilaksanakan, visi yang kita belajar seperti inilah. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang keduanya adalah kita kena pastikan juga setiap manusia yang ada dalam unit-unit yang dinyatakan itu memahami bahawa gerak kerja dia mestilah relate dengan misi bisnes. Itu yang paling penting. Gerak kerja mesti relate dengan misi bisnes. Malah kadang-kadang kalau customer kita
faham juga misi bisnes kita, dia akan memudahkan kita. Kadang-kadang customer kalau dia faham misi semua dalam dunia pendidikan, dunia yang berkaitan pembangunan manusia sebagainya. Kalau customer kita faham misi yang kita nak bawa ini, dia akan memudahkan customer itu untuk memberikan respon, tindak balas dan juga orang kata melaksanakan sesuatu yang membangunkan dia berdasarkan dia faham kita nak bawa dia ke arah ke mana. Itu yang paling penting. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah untuk memastikan semua orang memahami dan juga identify. Bukan saja faham, dia juga tahu, betul-betul tahu bahawa setiap unit mission setiap unit itu mestilah sama dengan mission pada syarikat. Itu mana dia kena align betul-betul lah. Yang seterusnya adalah dia kena pastikannya unit-unit yang kita nyatakan itu dia membangunkan satu goal dan plan untuk memenuhi setiap mission syarikat. Paling-paling mudahnya adalah fokus kepada untuk pastikan semua gerak kerja dalam bisnes itu fokus kepada misi bisnes dan juga misi syarikat yang hendak dicapai. Itu yang pertama, fokus. Fokus ini bukannya fokus dari sudut membangunkan produk saja, tapi fokus betul-betul dari sudut strategi pembangunan bisnes. Maksudnya produk itu sebahagian daripada itulah. Jangan kita nak bangunkan produk saja, nak menjual saja. Dia strategi bisnes dia besar. Dia macam mana nak mengembangkan bisnes kan, membangunkan produk satu hal, nak memasarkannya satu hal, nak membangunkan customer relationship management ni, customer yang tegar dengan kita ni satu hal, dan juga nak kembangkan dia juga satu hal. Maknanya kita kena ada step-step, tapi sebab itu kena fokus. Jangan kita fokus pada operasi saja, fokus pada keseluruhan. Itu antara kompetensi pertama yang kena ada pada usahawan kecil. Kalau bagi pekerja, dikecilkan sikit potensi fokus dia adalah dia nak membangunkan seperti mana yang mission syarikat lah. Itu dia fokusnya itu. Fokus yang ini betul-betul, kalau dia naik pangkat, dia akan bangunkan orang bawah dia keadaan yang sama. Dia kena memantau, itu yang katakan adanya KPI dalam pembangunan syarikat dan juga mana melaksanakan bisnes. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kebolehan untuk menyokong secara motivasi ni. Kebolehan dia. Okey. Assalamualaikum. Dia pejabat di rumah. Saya ada mini pejabat di rumah. Maknanya kita tak payah nak jam-jam kan. Masuk dalam mini pejabat. Kita buat kerja kita kat sana lah. Saya jarang-jarang ke pejabat yang besar. Sebab saya banyak duduk di pejabat mini. Kalau saya pergi yang besar tu, staf tahulah. Itu ada perkara-perkara penting yang perlu kita pergi dan kita nak kembangkan, nak buat perbincangan, meeting lah. Kalau ada meeting, baru kita gerak kerja ke sana. Ataupun kita boleh buat live. Sekarang zaman Zoom, zaman Google Meet kan, senang untuk kita berurusan. Kita kena gunakan teknologi yang ada. Okey, kita sambung yang seterusnya. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan kena provide motivasi, support motivasi ni. Maknanya kalau kita bekerja, seorang pekerja ya, kita kena support dari sudut pada diri kita lah motivasi. Kita kena boleh orang yang boleh kendirikan motivasi diri sendirilah. Tak perlu pada orang lain. Itu memang kalau pekerja macam ni, ia sangat-sangat diperlukan dan dicari-cari oleh majikan. Mana pekerja ni dia boleh support motivasi diri dia untuk melaksanakan gerak kerja yang ia berikan. Itu yang sangat dicari. Kalau bagi majikan, kita bagi usahawan kecil, kena ada satu sistem yang boleh kita support motivasi pekerja kita. Sebab apa? Pekerja kita sentiasa berhadapan dengan kerenah-kerenah pelanggan, dengan kerenah-kerenah kalau dalam pendidikan, dengan kerenah anak-anak di taska, di tadika kan, dengan kerenah mereka, dengan kerenah ibu bapa mereka kan. Kalau bagi yang jaga keuangan tu, dia tahu sangatlah macam mana kerenah-kerenahnya kan nak handle. Di samping juga dia kerenah-kerenah antara staf dengan staf ni. Dia ada kerenah-kerenah dia yang kena lainnya, biasanya HR yang akan uruskan lah untuk supaya staf ini kita kurangkan gerak kerja kerenah-kerenah yang tak membangunkan syarikat ni. Kita fokus pada gerak kerja yang membangunkan syarikat. Apa yang nak buat yang dicarankan? Ialah kita hendaklah memastikan antara support motivasi kita ialah kita kena kembangkan, kena dalamkan orang kata komitmen pekerja-pekerja kita pada gerak kerja mereka. Sebab apa? Biasalah dalam dunia pekerjaan ini kita akan berhadapan dengan pekerja yang lama prestasi dia akan turun. Sebab apa? Komitmen dia akan berbeza, komitmen dia akan berubah, komitmen dia dah mula down kan. Jadi prestasi dia akan rendah lah. Biasanya pekerja ni dia banyak yang dipikirkan masalah keluarga dia kadang kan. Apa yang kita boleh support, kita support. Tapi bukan support masalah keluarga dia, tak. Kita support emosi dia yang paling penting. Motivasi dia berkaitan dengan kerja kita. Kita tak boleh nak support semua.
kita support berkaitan dengan emosi dia, supaya dia boleh pisahkan dia antara masalah keluarga dengan dunia pekerjaan. Bekerja, masalah keluarga ni kalau kita boleh bantu nasihat, kita boleh tunjukkan jalan, itu saja kan. Kita tidak boleh masuk dalam keluarga dia, itu melanggar pula etika kekeluargaan kan. Kita bagi majikan bantu setakat yang kita bantu, yang penting jaga emosi itu. Itu yang pertama. Bagaimana nak support pekerja-pekerja kita kan. Bagaimana seorang pekerja itu rasa diri dia disupport, disokong, dikukuhkan, ditegakkan tiang motivasi mereka. Yang pertamanya adalah biasanya, ini dah biasa dilakukan oleh syarikat, adalah kalau ada achievement, kita akan recognize mereka, kita akan bagi reward mereka. Pekerja-pekerja Z zaman sekarang, ya si Z ni dia suka sesuatu reward yang berkala, bukan reward ujung tahun, reward cara bulanan, reward cara mingguan. Sebab tu pekerja-pekerja yang kalau syarikat-syarikat sekarang, dia ada macam kita macam bonus link tu, dia ada token. Dia ada token, dia ada point, dia ada mata, yang mana pekerja itu akan kutip setiap mana gerak kerja yang dia buat, dan akhirnya point dan mata ini, poin-poin ini ditukarkan kepada duit. Kan kita banyak kita buat sekarang kan. Itu memang dah dunia sekarang begitu. Dunia yang mereka suka dapat imbuh-imbuhan hasil usaha mereka yang mereka buat lah. Ini kita kena fikirkan jugalah untuk perkembangkan benda ini. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah manusia ini dalam dunia pekerjaan pun, kita seorang pekerja itu dia sentiasa rasa seronok kalau kita acknowledge dia, kita bagi dia, ucapkan terima kasih kepadanya, kepada apa yang dia berikan. Sebab tu dalam dunia pekerjaan, kalau dia seorang itu pekerja, kalau kita mengamalkan konsep suka berterima kasih pada setiap klik-klik yang kita ada, mereka akan support kita. Dalam dunia majikan pun sama, kalau kita sentiasa berucapkan terima kasih pada pekerja kita kan, kalau kita marah pun marah kerana gerak kerja dia je, kita tak marah peribadi dia. So kita support dia, kita dari sudut itu pun ucap terima kasih, bagi hadiah sebagainya, itu pun memberikan kekuatan padanya untuk bermotivasi dalam gerak kerja. Okey, yang seterusnya adalah kalau dia dalam grup sebagainya, kita boleh nyata expresskan kebanggaan konsep grup. Misalnya dalam grup ni dia macam teamwork lah. Setiap teamwork ni atau setiap unit ni, dia ada pride dia ada konsep-konsep yang dia boleh banggakan dalam grup. Dan benda itu kita rangsangkan supaya dia rasa bahawa dia dan grup dia ni akan menjadi seorang yang hebat dan menjadi contoh kepada yang lain. So mereka bertanding lah. Kadang-kadang kita tengok kan, kalau dalam dunia sale biasa mereka buat benda itu, tapi berita biasanya berlaku dalam dunia sale saja, dunia sale marketing. Kita bawa konsep sale marketing ni masuk ke dalam pejabat, yang bahagian operasi, bahagian HR, bahagian admin kan, bahagian orang kata kewangan. So kalau mereka sebangga dengan kedudukan dan juga unit-unit mereka itu, dia akan menyebabkan pekerja dalamnya akan rasa feel good feeling tu. Dia tahu seronok berada dalam unit ini sebab dia support each other dan juga dia akan support dari motivasi, emosi. Yang seterusnya adalah kita kena kadang dunia ini sentiasa berubah-ubah kan. Kita kena cari idea-idea kreatif, jalan-jalan kreatif supaya manusia itu bekerja dalam keadaan yang dia rasa dia akan dapat manfaat apabila dia bersama dengan syarikat kita. Ini kalau bagi usahawan lah, dia rasa dia sentiasa ada reward, dia gerak kerjanya itu gerak kerja yang dipantau, tetapi maknanya dia bagi sokongan-sokongan. Nah, ini juga memang perlu dia ambil kira oleh majikan-majikan bisnes kecil. Walaupun kadang-kadang sebagai majikan bisnes kecil ni, kita banyak halangan antara kita lah kerja banyak, orangnya sikit, orang pekerja sikit. So suasana stres tu ada. Tapi kalau kita ambil jalan kreatif untuk bagi reward, simple saja, tak perlu yang mahal-mahal pun, pekerja kita akan seronok. Itu dalam dunia bisnes kecil. Tapi kalau dunia dalam seorang pekerja itu sendiri, kita support each other. Contohnya kadang-kadang kita beli sesuatu bagi kakak kawan kan. Itu juga akan menyebabkan environment yang bagus lah dalam. Sebenarnya kita support dari sudut reward yang tidak ada kaitan dengan syarikat, tapi kita nak seronok. Begitu je dalam unit-unit. Ketua-ketua unit pun kena buat juga. Kalau ada setiap unit itu, dia akan ada reward-reward tersendiri, yang mana reward-reward ini boleh dapat dana daripada bahagian atasan, mereka akan membantu. Itu juga kena satu benda yang kreatif kena fikirkan lah. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan personality yang dinyatakan dalam setiap unit. Contohnya gini, apabila berlakunya sesuatu event kan, kita akan tengok pekerja kita akan muncul dengan karakter-karakter yang selama ini mereka sembunyikan.
Bagi contoh kan. So karakter-karakter talent yang disembunyikan ini, yang mana dimunculkan dalam satu event itu, kalau kita melihat dia sebagai satu yang boleh kita reward, sebagai untuk dia support motivasi dia, maka kita laksanakan. Itu satu benda yang penting. Kadang banyak pekerja kita, mereka sembunyikan diri mereka, talent-talent mereka, dan mereka akan terkeluar tu nanti kalau ada event-event dalam syarikat lah. Sebab tu setengah syarikat dia ada event-eventnya untuk sesama pekerja kan. So, kerana apa, di situlah nanti talent itu, kelebihan itu, bakat itu akan keluar, yang boleh di-identify dan juga boleh dipastikan bahawa itu sesuatu yang boleh memberikan support motivasi kepadanya. Itu yang dari sudut reward lah. Tapi dia macam mana dari sudut problem? Dari sudut problem ni pula ialah setiap daripada pekerja ni dia kena tackle betul-betul di mana apakah masalah-masalah yang wujud. Ya, biasanya kalau kita sebagai usahawan, kita dah buat bisnes kita dah lama, kita akan tahu sebenarnya apakah masalah-masalah yang ada dalam mereka itu. Mereka dah ada, kita dah tahu dah pekerja kita ni, level-level pemikiran mereka ni akan ini masalah 1, 2, 3. Kita boleh listkan, berkat kita dah ada pengalaman. So daripada masalah ini kita akan kena identify itu dan kita kena tackle, dan kalau boleh kita dokumentkan. Sebab apa? Apabila kita dokumentkan, kita tak pening kepala dah timbul je masalah, kita akan tengok masalah-masalah yang lalu yang pernah berlaku pada pekerja kita sebelum ni, dan mana kita akan senang untuk tackle balik. Tetapi hanya kita tengok perubahan zaman lah. Mungkin masalah itu pernah berlaku 5 tahun dulu, tapi cara kita nak tackle dia dah berbeza. Tetapi masalah itu perlu di-tackle secepat yang mungkin supaya tidak mengganggu prestasi. Apakah masalah pekerja? Cara normalnya, seperti mana yang Suhaimi tulis lah, masalah pekerja lah, masalah emosi. Itu masalah yang paling-paling tinggi. Dan lepas tu akan masuk dalam isu-isu gaji sebagainya kan. Isu gaji ni sebenarnya isu yang walaupun orang kata isu yang nak gaji lebih tinggi, kadang-kadang environment yang macam suami tulis tu, environment itu sesuatu yang akan support orang itu untuk bekerja dengan kita walaupun dia tahu kita tak boleh nak bayar gaji yang mahal kan. Sebab tu kita kena, bagi bisnes kecil kena faham bahawa bisnes kecil ni kita adalah permulaan kepada membina talent, bakat pekerja. Dan kita tahu pekerja tak akan lama dengan kita. Kalau boleh lama pun 5 tahun, lepas tu dia akan pindah. Sebab apa, pekerja satu peringkat nanti dia akan mencari gaji. Sebab gaji itu yang lebih tinggi akan support dia dan keluarga dia. So kita akan ada sistem dah, kita tahu dah. Orang yang bekerja dengan kita ni mungkin age sekian hingga age sekian. Lepas tu dia akan keluar, dia akan cari kerja yang lebih bagus. So kita tidak rasa penat kalau kita ada sistem support itu, dan juga kita ada sistem latihan pekerja kita. Dan kita tahu dah, kita bangga pun kita melatih pekerja kita mencapai satu bakat, dan akhirnya dia diambil oleh syarikat lain untuk dibangunkan lagi dia. So kita tidak rasa stres kan. Itu antara support motivasi untuk kita juga sebagai usahawan dah. Bisnes kecil, bisnes kecil kadang selalu komen kan, pekerja dia lari. Memang pekerja itu dia bukannya orang kata duduk dengan kita selamanya, dia akan pergi apabila dia rasa bakatnya dia dah okey dan ada orang kata gaji yang lebih dia ditawarkan. Tapi kita fahamlah, kita berada dalam dunia yang mana kita boleh bayar gaji pekerja kita sampai mana, setakat tu je. Sebab apa, kita bukan bisnes besar, kita bisnes kecil. Bisnes kecil kita tahu, melainkan kalau kita ada talent-talent yang kita tahu talent ini kita boleh ambil dia dan menjadikan partner kita ke, nak kembangkan ke syarikat lain ke, nak hantar di tempat lain, nak kembang lagi. Itu lain, itu kisah lain. Itu perlu dibincangkan seterusnya. Okey, itu yang seterusnya. Yang ketiga, yang seterusnya adalah apakah muat support yang kita boleh bagi pada pekerja kita adalah kita kena orang kata buat perjumpaan kecil lah. Kalau bagi kami ada mingguan ataupun 2 minggu sekali, kita talk, kita present sesuatu yang boleh memberikan semangat pada mereka. Dan juga kita buat program-program, biasa program teamwork lah, sama ada program teamwork ataupun program kemahiran yang berkaitan dengan bisnes. Sebetulnya kalau kami terlibat dalam bisnes pendidikan, kita akan buat program, kita akan memahamkan pada pekerja yang bekerja dengan kita tentang apakah penyakit-penyakit yang biasa berlaku pada anak-anak kecil, bagaimana nak tackle dia, bagaimanakah kita susun. Dan tak payah bagi banyak pun, bagi sikit je, dan kita buat program-program yang teamwork. Kadang-kadang mereka nak enjoy, nak gurau-gurau sama mereka kan, tapi biarlah dia buat teamwork yang bermanfaat, yang ada isi, bukan yang membazirkan masa. Kadang teamwork ni gelap balik tak tahu apa, tak mesti tak tahu apa, dia dapat 1, 2, 3 tak apa, buatlah dalam 4
jam dalam satu hari. Terpulang pada bagaimana pekerja nak terima lah. Kadang kita boleh panggil kawan daripada luar datang. Kalau kita ada duit sikit, kita panggil yang lebih-lebih. Yang lebih mereka suka lah. Itu cakap tak boleh pun kita buat sama sendiri. Kadang pekerja ni dia bukan tengok siapa yang datang pun, dia tengok apakah sesuatu yang boleh dia, ilmu yang boleh memanfaatkan diri mereka. Itu antara yang kata support yang kita boleh bagilah. Pertamanya berkaitan dengan moral support berkaitan dengan kita bagi reward, kita recognisekan kelebihan-kelebihan pada mereka. Apa saja mereka buat baik, kita ada poin-poin yang untuk kita reward pada mereka lah. Dan juga kita membangunkan motivasi tim unit-unit yang ada, dan juga kita akan wujudkan satu environment yang mana kita membangunkan mereka. Itu Mati Suhaimi itu satu benda yang betul. Itu yang terbaik. Itu yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga berkaitan dengan magang kita nak suburkan teamwork. Maknanya moral support ni yang kita bagi hadiah ni teamwork. Teamwork ni dia ada dua. Satunya adalah team member, satu lagi dia panggil team leaders. Team member, team leaders. Maknanya pekerja-pekerja bawah dan juga supervisor ni, dia ada dua support yang kita kena berikan pada mereka lah. Okey. Kalau sebagai team members ini adalah apakah ability yang, apakah satu benda yang kita nak bangunkan, kita nak membangunkan pada mereka untuk mereka boleh ada satu ability, kepercayaan dan juga mereka ada desire, keinginan untuk bekerja secara teamwork, berkooperasi secara mereka. Kooperatif lah, mereka boleh support each other sebagai satu team. Itu skala team member. Supaya nanti, sebab apa, dalam bisnes ni kita kena support. Semua unit kena support. Unit sale dengan unit kena support marketing kena support sale. Sale jangan duk syok sendiri saja nak jual, kena tahu juga situasi yang ada dalam operasi. Operasi jangan marah kalau sekiranya sale dah laju, mereka tak laju, check kenapa mereka tak laju dalam operasi kan, sale dah laju dah. Begitu juga dalam dunia yang berkaitan dengan finance. Biasalah finance dengan operasi, pengurus finance dengan pengoperasi ni dia akan biasa kalau dalam meeting panas. Sebab apa mereka panas? Kerana finance jaga kewangan. Dia cuba nak jaga kewangan. Operasi dia nak kembangkan operasi. Jadi dia akan ada satu timbang tara yang kena mereka pakat lah. Itu teamworknya. Begitu juga dengan HR. HR ni kadang-kadang dia ada matlamat dia. Tapi bila dia nak ke depan, finance tarik-tarik dia ke belakang. Bagi admin akan marah kalau operasi tidak ada tersusun dari sudut dokumen-dokumen yang diperlukan kan. Benda-benda begitu dia ada kaitan tu. Jadi sebab itulah kita kena pastikan bahawa kaitan itu berada dalam situasi yang kita boleh align dia secara bagus. Itu cabaran-cabaran lah yang dalam orang kata bila ada teamwork. Okey, ada team members. Begitu juga dengan team leaders. Team leaders ni juga kena dimasukkan skill, kena dimasukkan ability dia, kena ada supaya mereka faham konsep sebagai leaders. Leaders berbeza dengan managers. Manager ni dia manage saja, rentak engkau lah nak jadi apa pun, aku ikut SOP, aku ikut KPI, aku nak capai KPI tu, rentak engkau lah jadi apa. Tapi tak, leaders dia beza. Leaders apabila dia nak sesuatu, dia akan tengok dulu situasi, dia akan tengok dulu emosi, dia akan tengok dulu keupayaan, apakah yang perlu diisi supaya mencapai KPI. Sebab itulah kita kena membangunkan leaders, kita tak membangunkan managers. Itu dua benda yang penting yang kita kena tengok lah. Okey, kalau kita nak supaya ada gerak kerja, ada satu behavior, satu kata apa, orang kata satu gerak kerja yang bagus untuk team members ini, pertamanya kita kena pastikan bahawa setiap team members ini mereka boleh meluahkan idea, dan apabila seorang luahkan idea, yang lain bagi respon, dengar betul-betul, dan juga bagi respon yang konstruktif. Apa makna konstruktif? Konstruktif ni adalah suatu idea itu tidak dikritik dengan kritik yang pedas-pedas yang tidak membangun. Kalau dia nak kritik pun, dia kritik secara membangun. Bagaimana dia kritik membangun ni lah. Idea itu dia tak cari salah siapa. Dia carinya adalah apakah vision yang telah dilaksanakan, yang mahu dibuat, apakah objektif syarikat, apakah projek yang nak dibuat. Dia membangunkan idea itu, dia top up secara konstruktif, cara yang membangun sehinggalah idea itu menjadi satu idea yang bagus. Baru tim seronok. Maknanya bila tim bercakap, kita tak potong dia. Dengar dulu, apa nampak macam tak logik idea dia, nampak macam remeh sangat. Tapi kita tengok dalam idea remeh itu akan ada satu idea yang boleh kita combine-kan dengan idea yang lain menjadi satu idea yang lebih bagus. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah apabila adanya idea, adanya proposal, dia kena ada yang lain kena support.
idea itu, kalau kita melihat bahawa idea itu sesuatu yang boleh memberikan manfaat pada syarikat. Jangan kita nak pastikan bahawa kita saja yang betul, kita nak tunjukkan aku dah the best supaya majikan, orang kata apa, kurang kasih sayang majikan macam tu kan. Tidak. Kita kena support, walaupun orang yang bagi itu ialah orang muda sebagainya ke, orang baru ke, tapi kalau idea dia bagus, kita support dia. Kita support dia. Dan juga kita sebagai majikan yang memilih orang yang bagi idea tu, kita tak. Kita kena pastikan yang bagi idea itu ada reward dia, yang support juga ada reward dia yang boleh kita bangunkan. Dan itu yang kedua. Yang ketiganya adalah kita kena pastikan bahawa setiap idea, setiap team members ini dia ada sifat terbuka untuk memberikan idea dan membangunkan idea. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah dia boleh nyatakan, ekspreskan bukan saja benda yang dia setuju, tapi bukan juga benda yang tidak dia setuju, tapi cara konstruktif lah, cara yang boleh memberikan pembangunan. Maknanya dia kalau dia tak setuju, apa alternatif dia? Walaupun orang semua setuju, dia tak setuju. Kita jangan alah peleceh. Orang dah setuju, apa kau tak setuju? Tak. Kalau kau setuju, kenapa? Dan kita tengok angle itu. Supaya nanti idea ni boleh kita gilapkan. Kadang idea kadang bahaya juga kalau kita shock positif sangat. Kita tak nampak kelemahan-kelemahan idea. Tapi kalau ada orang yang negatif, tapi jangan anggap negatif itu positif. Negatif itu sebagai bentuk benda yang merugikan. Tak, kita tengok dulu. Adakah negatif itu sesuatu yang boleh membaiki idea dan memantapkan idea? Itu kita kena buat kan. Sebab itulah dalam sticking hat pun ada kan. Orang yang memberikan, kita buat kalau kita bincang, kita letakkan topi apa? Topi untuk memberikan idea, semua bagi idea. Topi untuk mengkritik idea, semua akan kritik idea. Topi memberikan option, semua akan bagi option. Kan dia ada topi-topi itu. Itu pun bagi seorang leader semua dia kena belajar supaya mereka boleh menyajikan bahawa tim dia boleh bercakap-cakap, boleh nyatakan sesuatu. Jangan senyap, diam gitu kan. Sebab apa? Dia akan merugikan syarikat. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima adalah kita juga mewujudkan tim, di mana setiap tim ini kita akan bagi mereka satu kontribusi. Kalau mereka ada contribution, kita akan bagi reward. Bukan saja tim, ketua tim, majikan juga kena melihat situasi. Dan seterusnya adalah kita kena honest dan kita bagi feedback kepada setiap ahli tim, majikan ke leaders ke, kena honest. Dan seterusnya adalah kita kena assistkan orang lain apabila mereka perlu. Contohnya gini, dalam melaksanakan satu projek, kadang orang tu dia nak buat tapi dia ada kekurangan-kekurangannya, maka orang yang support lah kekurangan dia. Jangan dia pelekeh-pelekeh dia pula. Kalau kita support begitu, dia akan menyebabkan dia seronok. Wah, best dalam tim ni, aku nak buat, aku tak ada idea, dia bagi idea. Aku ada kelemahan, skill, dia membangunkan. Sebab tu dia lebih seronok. Dan seterusnya adalah kita share kelebihan masing-masing, pengalaman masing-masing dalam tim lah. But sharing ni satu benda yang penting. Orang tua bagi share pada orang muda kan. Orang muda dia share tentang pemikiran dia, zaman dia macam mana, supaya kita memahami setiap satu kita lah. Dan seterusnya adalah dia sentiasa, orang kata apa, memberikan satu peluang pada tim ini untuk membangunkan setiap pengalaman dan juga knowledge yang mereka ada kan. Pengalaman berbeza-beza, kita top up, kita bangunkan sama-sama, dia jadi satu benda yang baik. Dan seterusnya adalah kita juga, orang kata apa, membina hubungan yang baik bukan tim kita saja dengan tim-tim yang lain dalam unit-unit yang berbeza. Itu gerak kerja dalam team members. Kalau kita tengok pada gerak kerja dalam team leaders yang bisa cepat kan, yang pertamanya ialah memberi peluang kepada ahli-ahli tim untuk mereka belajar sebagai bekerja bersama-sama. Dan juga dia kena listkan siapakah dalam tim-tim dia yang aktif dalam participate setiap program-program yang dilaksanakan, setiap perbincangan, supaya kita tahu setiap individu ni, orang ni jenis yang suka bercakap, memberikan idea, orang ni suka bangkang, tapi macam mana kita nak ubah bangkangan dia menjadi satu benda yang konstruktif. Orang macam ni dia diam, tapi kalau buat kerja memang bagus sangat. Orang ni, tim ni, orang ni jenis orang yang kalau perundangan dia expert. Kalau ikut undang-undang, dia cuba nak ikut SOP satu. Ada seorang dia kreatif. Jadi kita kena listkan bagi seorang team leaders, dia kena listkan, dia kena tahu setiap peribadi-peribadi yang ada dalam tim dia. Yang keduanya adalah dia juga promote leader dengan leader. Maknanya tim bahagian satu unit, tinggal unit ni dia sentiasa berkolaborasi, jangan berbangga. Tim marketing dengan tim sale, dia kata dia lebih hebat pada operasi. Tak boleh. Kalian dia kena support setiap tim ni supaya nanti bisnes itu yang paling penting, syarikat itu yang kita nak, bukannya orang kata apa, individu-individu yang kita nak pastikan mereka terlebih daripada orang lain. Tidak. Kalau kita nak buat untuk nak mereka bertanding pun, mereka bertanding untuk memajukan satu unit mereka ke arah yang nak memajukan bisnes, bukan bertanding nak bangga dan nak menghina orang lain. Itu bukan. Dan seterusnya adalah
kita kena pastikan juga seorang leaders ini, kita kena latih dia supaya dia treat dia layan semua tim-tim dia secara fair, secara orang kata adil dan saksama. Kenapa bukan tengok orang ni lawa, maka aku layan dia, orang ni bagus kat kerja, aku layan dia. Tak, layan secara saksama, baiki yang lemah, perkasakan yang dah bagus. Dan seterusnya adalah kita juga setiap team members ini, team leaders ini, dia juga kena latih diri dia supaya dia mampu untuk recognize, dia mampu untuk memberi semangat, dia boleh identify setiap kelebihan-kelebihan yang ada pada team, dan juga di mana dia bersatu dengan orang lain dan dia sentiasa boleh berkomunikasi dengan pengurusan, bukan untuk menunjukkan kehebatan diri dia, tapi untuk menunjukkan bahawa gerak kerja teamwork dia memang bagus dan menyebabkan bahagian pengurusan akan berbangga dan boleh memberikan support moral, support kewangan, support sebab berbagainya untuk memajukan setiap tim yang ada dalam unit ini yang akhirnya memberi keuntungan kepada bisnes. Itu antara 3 kompetensi yang kita sembang-sembangkan. InsyaAllah kita masuk nanti pada siri seterusnya berkaitan dengan 3 lagi kompetensi yang seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah kita sentiasa membaiki diri, membaiki syarikat, kan, membaiki bisnes kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menerobos citra diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.